kita ada staff yang baru yang akan bantu kita supaya tahun ini, menjelang hujung tahun ni, kita akan jadi the one company MLM direct selling di Malaysia yang akan meletup-letup. Sebab kalau meletup-letup ni maksudnya lebih ramai orang, lebih ramai Max Gabion yang berjaya menjana pendapatan yang mungkin bertambah, ataupun orang yang buat bisnes dengan MSB makin bertambah. Dan saya perkenalkan, nama dia Encik Zainul. Dia daripada lulusan daripada USM dalam bidang dalam kos yang saya rasa menarik, sama lebih kurang macam saya, dietetik. Dietetik ni diet ataupun makan-makan, ataupun senang cerita kesihatan lah. Jadi kita tunjuk orang dia tak boleh corner, saya kena corner manual. Okey. Hai semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam perkenalan. So saya Zainul, geng baru ataupun ahli baru pada Max Gabion. So insyaAllah lepas ni siapa-siapa yang turun ke HQ, bolehlah kita bersua muka, berkenalan dengan lebih dekat. And insyaAllah saya boleh bantu secara lebih dekat atau mendalam pasal pemakanan and also pasal kesihatan. Di samping macam mana kita nak close kita punya deal tu lebih better lah. Okay? Okey, kejap lagi kita sambung lagi dengan dia. Okey. Jadi hari ni tu tau, kita nak cerita pasal hormon tau. Pasal hormon. Hormon ni sebenarnya kalau kita nak cerita secara sains, dia sangat complicated lah. Tapi apa yang kami cuba ialah hari ni dua-dua orang dietitian dekat depan, kita tidaklah nak cerita macam mana kita belajar kan. Kita nak sampaikan dalam bahasa yang mudah. Point dia supaya kita dapat faham, supaya kita dapat sampaikan ke orang. Okey? Jadi hormon ni sebenarnya dekat dunia ni kan, antara benda yang paling besar lah, industri yang paling besar yang ada kaitan dengan hormon. Anda boleh tengok produk-produk yang akan berkait dengan hormon sangat banyak. Produk-produk yang cuba untuk ketengahkan bahawa dia hormon itu, hormon ni dan sebagainya, terapi ni dan sebagainya, memang sangat banyak. Anda boleh tengok ada krim hormon, ada makan hormon, ada suplemen yang kita kata boleh membantu produce hormon badan, macam-macam lah, nak cerita banyak. Jadi kita kena ambil tahu tentang hormon ni. Kalau kita tak ambil tahu, kita rugi. Jadi hormon ni apa? Hidayah ni, selamat datang Cik Zairul. Okey, saya tak ada selamat datang Evina, Valerie, okey. Maklumlah dah tua sikit kan. Dulu sebelum ni saya orang yang paling baru, sekarang dah jadi macam senior sikit lah. Senior 3 bulan. Okey. Jadi macam mana nak mula cerita hormon ni? Hormon ni sebenarnya adalah satu bahan kimia yang ada dalam badan. Dia bahan kimia yang ada dalam badan. Bahan kimia ni apa? Kan ada pula yang tanya kan. Apa? Welcome Cik Zainul, katanya Jawanis. Itu Jawa. Alamak, geng-geng Jawa dah bersatu pula dah. Okey. Jadi hormon ni dia sebenarnya adalah bahan kimia yang ada dalam badan. Bahan kimia ni apa? Senang kita dalam badan ni ada macam-macam benda lah. Dan salah satunya adalah hormon. Dan hormon ni dia sebenarnya apa yang menariknya, dia adalah benda yang diperlukan sedikit sahaja dalam badan. Mungkin satu sudu kecil sahaja hormon-hormon tu yang diperlukan. Tapi kalau tak cukup memang masalah. Kalau tak cukup masalah, tapi perlukan sikit je. Alright. Jadi dia sangatlah penting. Dan dia adalah benda-benda yang kita panggil sebagai pelancar ataupun pelengkap supaya kita punya tindak balas biokimia dalam badan berjalan dengan lancar. Sudah dah cerita tindak balas biokimia pula. Tindak balas biokimia ni maksudnya apa sahaja yang berlaku dalam badan, kan? Proses yang berlaku dalam badan yang menyebabkan kita boleh menjalankan kehidupan sehari-harian. Contoh, bila kita makan, ada proses untuk menghadamkan makanan. Satu, untuk menyerap nutrien yang ada dalam makanan. Ada orang panggil, senang cerita, nak tukar makanan yang kita makan jadi tenaga. Jadi itu adalah salah satu proses tindak balas biokimia. Kemudian ada contoh lagi lah, tindak balas biokimia adalah bila kita stres kan. Bila kita stres, hormon tertentu akan dihantar ke otak.
Contohnya hormon-hormon yang berkaitan dengan hormon ceria lah, macam serotonin, dopamin. Tak perlu ingat. Itu contoh. Bila hormon tu bila kita stres, hormon tu dihantar kepada otak. Jadi itu adalah tindak balas biokimia yang berlaku dalam badan. Okey? Jadi dia hormon ni dihasilkan oleh badan kita sendiri. Bila kecil, bila waktu kita masih baby tu kan, dia masih lagi cukup. Penghasilan dia sangat cukup. Sebab tu kita tengok baby ataupun orang-orang yang muda lah, bukan yang remaja-remaja purba, dah tua tak apa, hormon dah lari. Alamak. Tak apa, kita kejar hormon tu. Jadi bila kita tengok budak-budak kecil, macam anak saya tengok 5 tahun, anak saya, nama dia Adam Yusof. 5 tahun, masa tu hormon macam cukup. Dia bangun pagi, celik pagi sampai ke malam kan. Dia punya cergas dia, Masya Allah kan. Sampai kita pun pening tengok kejap sana, kejap sini kan. Itu juga tanda bahawa hormon tengah cukup kan. Bila hormon tengah cukup, dia antara dia macam tengok budak-budak lah, aktif. Kemudian kulit cantik kan. Tengok kulit baby tu, tekan kan. Best betul kulit baby ni kan. Itu maksudnya hormon yang cukup masa itulah. Tapi bila meningkat usia, bila semakin berusia, bila kita kata makanan yang kita makan banyak yang tidak membantu perkembangan organ dalaman, malah menyusahkan lagi organ kita sebab organ ni yang hasilkan ataupun lebih tepat kelenjar dihasilkan hormon. Dan antara kelenjar hormon yang utama namanya pituitary gland anterior. Kelenjar pituitary dekat dalam otak, disimpan di dalam otak ni. Lepas tu dekat bahagian tengah ni, tengah sana, di cover oleh tempurung kelapa. Tempurung kepala kan. Tengkorak ni maksud dia sangat penting kan. Jadi untuk kita nak berkenalan lebih lanjut tentang hormon kan, apa fungsi-fungsi dia kan, jadi kita berkenalan lah dengan kawan baru kita. Mungkin dia boleh share dan anda boleh tanya. Kita macam sembang. Jadi kalau anda ada soalan-soalan, nanti saya tengok dekat komen, kita boleh tanya dia lah. Tidurkan anak, bapaknya tidur sekali. Aduh, Tuan Razak ni buat kantoi lah kan. Semalam habis live kita dengan Akademi Kaya, Tuan Sajani dan juga Kak Mariana. Saya terus kena tidurkan anak saya. Anak saya ni kalau saya ada rumah, dia tak boleh tidur dengan umi dia. Dia nak api dia juga kan. Jadi masa tu Tuan Raja call kan, Tuan Razak call, tak angkat. Kantoi lah tengah menidurkan anak. Yalah, bapa misali kan. Okey. Jadi, hai mak, Assalamualaikum. Pagi mak, dah sampai office ke belum? Okey. Dan untuk cerita berkenaan dengan apa kebaikan kegunaan hormon, apa fungsi hormon dalam badan, kita sembang-sembang lah dengan kita punya ahli keluarga Max Gabian kita yang baru. Okey, boleh tak bagi tepuk tangan, bagi tepuk tangan. Saya nak serahkan kepada Tuan Zainul untuk share apa kegunaan hormon ni, fungsi dia dan sebagainya lah. Okey. So kat sini macam tadi Tuan Azlan dah cerita sikit, dia bagi introduction pasal hormon tu. Memang kalau kita tahu memang hormon ni sangat-sangat penting dalam badan kita lah. Sebabnya kenapa? Dia adalah satu benda yang akan trigger badan kita untuk membuat sesuatu. Contohnya kalau kita terpegang benda panas, tak pencerit ke apa kan, benda panas, so badan kita tu bila dah pegang benda panas tu, dia akan hantar signal hormon ni pergi ke otak nak bagi tahu, oh aku terpegang benda panas. So baru kita akan ada reaksi ataupun reaction. Itu salah satu fungsi hormon lah. Itu kalau contoh relate dengan kita punya nak tahu panas ke sejuk ke, itu satu. Selain daripada tu, hormon ni penting juga untuk memastikan kita boleh tahu kita dah kenyang ke, kita still lapar ke, puas tak kita makan. Itu semua relate dengan hormon. Sebab tu kalau kita tengok, bila kita stres, kita akan makan banyak. Sebab benda tu pun ada relate dengan kita punya hormon. That's why kalau kita biasa orang, kalau lagi perempuan lah, time dia period, kadang-kadang ada serta perempuan ni dia suka makan benda-benda yang manis macam coklat. Sebab benda tu akan meningkatkan menghasilkan hormon-hormon yang penggembira, yang ceria, macam tadilah dopamin semua tu. So itu semua antara salah satu fungsi hormon. Selain daripada tu, kalau contoh tadi ada yang komen cakap bila kita meningkat usia ni hormon dah banyak lari ataupun dah kurang.
Tidur tidak mengapa, sebabnya kenapa kita still boleh lagi membantu badan kita untuk produce hormon tu. Sebab kita still perlukan hormon tu untuk kita muda ataupun bertenaga macam kita 20-30 tahun dulu. Tak semestinya umur kita kat luar ni mungkin 50 tahun, tapi kita nak menjadi tua lebih awal daripada umur sebenar. So cara dia memang kita kena jaga pemakanan, kawal kita punya stres, tidur cukup, and makan makanan yang seimbang, and benda-benda tu insya-Allah akan membantu and menjadikan kita akan jadi jauh lebih sihat, and hormon-hormon tu akan jadi lebih better lah. Selain daripada benda yang kebiasaannya lah, kalau contoh orang tu dah meningkat usia, orang akan nampak benda paling ketara dia susah nak tidur, ataupun dia tidur kejap je, nanti awal pagi dia kerap bangun. Itu menunjukkan dia punya hormon tu, hormon yang untuk membantu untuk tidur macam melatonin tu, dia dah makin drop. Once benda tu drop, dia akan susah untuk tidur lah. And kebiasaannya orang-orang kat luar dia akan carilah, kalau macam dia ada masalah nak tidur ni, biasanya dia akan cari ubat untuk tidur, ataupun dia cuba beli hormon melatonin tu sendiri. Tapi kat Malaysia memang untuk semua sedia maklum lah, kita tak boleh jual hormon, tak kisahlah apa jenis hormon. Kalau nampak kat luar beritahu, contohlah ini kita jual hormon melatonin, so maksudnya sah-sah produk yang dia orang jual tu dia orang tak ada hantar pergi KKM. Sebab kalau hantar ataupun kita register, memang KKM takkan luluskan lah. So kalau lepas ni mana-mana pergi terjumpa kat luar tu ataupun nampak online, maksudnya kena berhati-hatilah bila orang tu claim saya jual hormon, serta-serta hormon ni. So itu satu ilmu baru lah yang kebiasaannya kadang-kadang orang tak tahu. Okay? Selain daripada hormon, fungsi hormon ni untuk membantu kita tidur, dia juga adalah penting untuk kita, contohlah kita hormon lelaki dengan hormon perempuan kan. Benda tu penting untuk kita punya fungsi badan. Contoh kalau lelaki, kalau ada orang budak-budak muda yang kadang-kadang still 30-40 tahun still nak pergi gym ataupun exercise, so dia perlukan hormon lelaki tu untuk jaga ataupun membentuk dia punya muscle. Tapi bila kita fokus dekat muscle tu, kita punya hormon lelaki, kalau ada perasan lah, kalau kita tengok kan macam Sesali Samad ke ataupun bodybuilder yang lain, biasanya bila dia orang gila-gila push masa pergi gym, biasanya rambut dia orang akan kurang. Sebabnya kenapa? Dia dah guna hormon lelaki ataupun nama hormon tu testosteron tu, dia dah guna hormon tu lebih fokus pada untuk besarkan muscle. So kebiasaannya orang-orang yang bodybuilder ni ada masalah rambut, dia senang gugur semua benda tu. Sebab dia punya fokus utama hormon yang digunakan dalam badan tu untuk besarkan dia punya badan, muscle lah. Okay, selain daripada tu, kita juga tengok relate juga dengan kita punya sistem kesuburan, especially perempuan lah. Kalau pernah dengar pasal orang-orang perempuan yang ada masalah PCOS, so dia masih ada relate, dia punya hormon perempuan tu ada masalah, ada gangguan sedikit yang menyebabkan dia punya kesuburan tu agak terganggu. Tapi benda-benda tu semua kita in term of medical, dia ada cara dia untuk atasi lah. So jangan risau. Okay, so itu salah satu antara contoh-contoh fungsi dia. Okay, itu antara contoh-contoh fungsi hormon dalam badan kita. Kalau kita nak tahu apa tanda-tanda yang kita ni ada masalah ataupun ada kekurangan hormon, dia basically benda tu dia general. Contoh yang paling senang adalah kadang-kadang kita dah tak boleh adapt dengan stress level yang tinggi. Contohlah mungkin masa kita kerja dulu, bos tengking sikit ke ataupun kawan push sikit ke, kita still boleh relax lagi, kita boleh cool down lagi. Anak buat sepak kat rumah pun kita still boleh kawal lagi kita punya kemarahan. Tapi mungkin ada certain waktu tu tiba-tiba orang cocok sikit je mengamuk. Itu maksudnya salah satu contoh lah, kita punya hormon tu dah makin berkurang, dia tak boleh nak cope dengan kita punya stres. Itu adalah salah satu contoh kita punya hormon terkurang. Selain daripada tu, kadang-kadang kita ada masalah yang kita makan dia tak boleh nak berhenti, ataupun kita makan dia tak puas. Mungkin disebabkan stres, sebab tu kita punya hormon tu tak boleh nak produce dengan baik. So kita tak boleh nak capai kita punya kepuasan makan tu cukup. Itu salah satu contoh lah. Ataupun kalau orang tu dia ada masalah penyakit yang spesifik yang memang ada relate dengan hormon, macam thyroid. Thyroid ni dua jenis, dia ada hyper dengan ada hypo. So depend pada situasi dia punya penyakit ni. Kalau orang tu ada hyper atau hypo, kebiasaannya orang tu
dia tidak dia ada yang senang tambah berat badan, ada yang susah nak susah nak tambah berat badan. So benda-benda ni memang dia related ikut disease tu. Kalau contoh macam kencing manis tu sendiri pun dia relate dengan hormon juga. Sebab bila kita ada kencing manis, biasanya kita punya hormon insulin yang nak jaga gula kita dalam badan tu pun dia tak dirembiaskan dengan sebaik mungkin ataupun tak secukup untuk kita jaga kita punya gula dalam darah. So itu cara dia macam mana kita nak atasi benda tu selain daripada kita jaga pemakanan, kita kena juga tengok kita punya komposisi badan kita, sama ada kita ni mungkin terlebih berat ke ataupun lemak terlebih ke. So bila kita cuba kurangkan daripada situ, insya-Allah kita punya insulin tu, kadar insulin tu dia punya dia lebih sensitif tu jadi lebih better lah. And kalau selain daripada tu, apa contoh-contoh yang menunjukkan kita ni ada masalah hormon kita kurang atau terlebih, kadang-kadang kita senang kita punya degupan jantung tiba-tiba laju ataupun tiba-tiba slow. Maksudnya kebiasaan ni kita punya blood pressure tu cantik, mungkinlah dalam 5-6 tahun lepas tu tiba-tiba dia lari. So itu salah satu petunjuk lah yang menunjukkan orang tu ada mungkin dia punya hormon tu ada problem. Sebabnya kenapa? Hormon-hormon ni akan hantar signal dalam badan untuk regulate ataupun untuk memastikan kita punya blood pressure tu sekata. Tu contoh-contoh lah yang ada ataupun sign and symptom yang kita boleh tengok secara general lah pasal sama ada kita ni ada masalah hormon atau tidak. Okey. Okey, macam mana, okey tak? Boleh faham ke tak hormon apa yang telah dikongsikan oleh Cik Zainul tadi tu? Apa kegunaan hormon? Lepas tu apakah tanda-tanda yang menunjukkan badan kita ni kurang ataupun lebih ataupun imbalance punya hormon. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Sama juga macam tekanan darah, tak boleh tinggi sangat, tak boleh rendah sangat. Dia dipanggil optimum, kadar yang terbaik untuk badan. Jadi ada soalan tak? Ada soalan? Kan kalau nak tanya boleh, no problem. Hari ni kita boleh buka soalan sebab hari ni kita ada expert yang boleh tolong kita jawab hari ni kan. Dan dia basically macam ni lah. Kita kena faham apa guna dia, dan kita kena faham apa tanda yang kita kurang ataupun imbalance. Jadi bila kita dapat faham dua tu, kita boleh sampaikan dua tu kepada prospek, kepada kawan-kawan kita. Jadi manusia dia akan nak apa? Dia dah dengar benda tu, alamak tak cukup, alamak ni, dia nak solution, betul tak? Dia nak cadangan kita untuk bantu dia. That's the end of the process untuk jual beli. Manusia akan mula rasa nak membeli apabila dia rasa apa yang kita tawarkan itu boleh menyelesaikan masalah dia. Itu dia proses dia. Jadi maksudnya kita kena macam itulah, kita kena tahu apa guna dia, macam mana kesan kalau kekurangan ataupun imbalance. Okey, cuma saya nak tambah sikit kalau untuk perempuan lah, sebab saya tengok dalam ni mungkin majoriti adalah perempuan kan. Sebab saya tengok kat gambar tu ada beberapa je yang lelaki yang online sekarang dengan kita. Kalau untuk perempuan, dia ada satu hormon yang dipanggil hormon estrogen yang dihasilkan dengan apa kita kata bahagian perempuan lah. Jadi dia dihasilkan untuk membantu perempuan kekal sebagai perempuan, mengekalkan kewanitaannya. Alright. Jadi antara benda yang biasa berlaku adalah kalau wanita tu ada sedikit masalah dengan kitaran haid dia, akan efek dia punya kitaran haid dia tu, akan efek estrogen dia tu, hormon perempuan dia tu. Tapi bila dia efek hormon, dia juga akan efek dia punya ketika haid tu akan jadi benda-benda yang luar biasa daripada orang lain. Okey? Maksudnya masa dia period kan, dia akan lebih akan lebih teruk daripada orang lain. Dia akan rasa simptom period tu lebih kuat daripada orang lain. Contohnya, dia akan rasa hot flashes, rasa panas badan. Ini untuk yang tadi perempuan saya cerita.
dia akan rasa memang ada orang ada simptom, ada orang tak ada simptom. Masa haid tu ada yang sakit, ada yang rasa sakit perut dan sebagainya. Kemudian orang yang ada masalah hormon masa period tu, contoh lagi dia adalah emosi dia sangat tak stabil tau. Jadi kalau kita rasa, bukan kita lah, anda wanita kan, bila period dia, anda rasa macam emosi anda betul-betul swing. Anda rasa betul-betul macam tak boleh handle kan. Pagi dengan suami okey kan, berlecup-lecup kan. Jadi bila tengah hari waktu period tu, alamak, tiba-tiba rasa nak penumbuk pula suami ni kan. Garang semacam kan dengan suami dia. Jadi suami dia pun pelik. Kiang, kau ni apa hal kan? Tadi okey, lepas tu garang pula dia. Itu kadang-kadang orang tu dia tak ada dia tak, bukan dia punya salah, dia pun tak perasan kekurangan hormon, imbalance hormon tadi menyebabkan dia adalah apa orang kata di luar kawalan dia lah. Senang cerita macam tu. Okey. So itu dua. Ada soalan tak? Sorry tidak pandai menulis IBM. No problem Kak Jocelyn. Boleh tulis dalam bahasa bahasa Filipin pun okey. Untuk pengetahuan semua, Kak Jocelyn Buge itu adalah kita punya Max Gabian. Daripada keluarga dia banyak di Filipin, tapi dia menetap di Sabah. Okay. Alright. Jadi how do we know that we have more hormone? Basically hormon dekat manusia ni dijarang berlebih. Okay. Sebab dia dihasilkan berdasarkan keperluan. Okay. Sistem dia, hypothalamus ni salah satu sistem lah yang detect nak hasilkan banyak ke sikit ke, nak stop. Okay. Dekat otak ni dia ada satu sistem. Otak kita ni sangat canggih, alhamdulillah, sangat sempurna Allah dah cipta. Dia ada dia punya bacaan automatik. Jadi biasanya benda ni dihasilkan bila kita perlu. Jadi biasanya tidak ada kes sangat berkenaan dengan lebih hormon. Biasanya adalah kekurangan hormon. Tapi kalau lebih biasanya dia akan dibuang. Tapi kalau nak kata lebih juga, mungkinlah. Saya pernah berjumpa seorang yang lebih hormon. Dia di mana dia punya metabolisme dia agak tinggi. Dia punya maknanya dia cepat berpeluh. Dia sentiasa rasa tangan macam berair-air tangan ni kan. Lepas tu ada satu lagi kes yang saya pernah jumpa. Dia ada satu hormon, nama hormon tu hormon ghrelin. Hormon ghrelin ni dia macam kita kalau lapar, kalau kita makan, perut tu penuh, hormon tu tak keluar. Hormon tu dalam perut. Bila dia detect sensor dia dekat perut. Kan, bila kita lapar, perut kosong, bila kita perut kosong, hormon tu keluar. Jadi bila hormon tu keluar, dia bagi signal kepada otak untuk makan. Macam mana? Dia bagi tahu kita lapar. Jadi orang ni yang dulu saya tengok kes tu, hormon tu banyak. Jadi dia sangat susah untuk rasa lapar. Jarang kan. Memang kadang-kadang kita tengok macam best kan, tak ada rasa lapar. Tapi kena ingat, kalau dah makanan sedap kat depan, tak ada rasa lapar, rugi. Okay. Tadi saya ada jumpa soalan punca hormon kurang. Punca hormon kurang ni adalah apabila organ kita tak cukup makan. Okay. Apabila organ kita tak cukup makan, maksudnya tak cukup zat-zat untuk hormon tu, untuk organ tu keluar. Kelenjar kita ni dia disambung-sambung dengan antara satu sama lain. Dia macam satu sistem kan. Dan dia punya ibu pejabat dia dekat atas ni. Okey. Ibu pejabat dia dekat atas ni, dalam tengah kita ni, nama dia pituitary gland anterior. Jadi kalau hormon itu, dia kata pituitary itu tak cukup makan, atau otak kita sentiasa letih, tenaga otak kita tak begitu cukup, selalu sangat kurang. Sebab apa? Sebab kurang zat-zat untuk otak. Jadi dia tak dapat bagi signal kepada kita punya sistem endokrin tadi tu. Dah terkeluar dah nama dah. Sistem hormon yang keluar hormon tu. Maksudnya dia tak bagi signal dan kita akan produce kurang. Itu yang pertama. Sebab tak cukup makanan yang berkhasiat, tak cukup nutrien. Yang kedua, dia apabila usia meningkat, itu benda yang normal. Usia yang meningkat macam ni lah. Sebab saya pernah share sebelum ni, kenapa kita perlukan suplemen tambahan, produk ataupun benda-benda yang boleh bantu kita untuk kekal sihat selain daripada diet harian dan juga senaman yang memang dah kita kena buat. Itu dah memang kena buat. Tapi kenapa kena tambah lagi? Contoh, kenapa lagi kena pakai produk-produk weekend? Kenapa lagi kena makan suplemen-suplemen yang ada Cola Plus dan sebagainya?
Antara sebab dia adalah bila kita meningkat usia, badan kita, prestasi dia akan jadi semakin turun. Dia punya keupayaan untuk menghasilkan hormon, untuk membakar lemak, keupayaan dia untuk mengawal stres semakin kurang. Okey, nak bagi kulit maintain cantik kan. Jadi kat situ kita kena ingat macam mana cara kita nak ganti dia supaya dia dapat kekal. Isu dia sekarang, kita tak nak tua sebelum usia. Kita tak nak usia tu meningkat dekat kita punya umur dan selari dengan penurunan kemerosotan fungsi badan. Kita tak nak. Jadi kita perlukan tambahan. Jadi dekat sini kalau cerita pasal hormon, saya rasa ramai yang ada masalah kurang hormon dekat sini, hormon imbalance. Bukan sahaja kurang, dia turun naik. Waktu perlu tak produce, waktu tak perlu dia produce. Jadi tak kena pada waktu yang diperlukan. Saya rasa bila kita bercerita pasal solution, ramai orang nak tahu kan, antara penyakit berat yang boleh berlaku. Dia punya soalan-soalan ni memang boleh close orang lah ni kan. Antara penyakit berat yang boleh berlaku adalah sebenarnya bukan sikit lah, banyak. Kita ambil apa? Kita ambil penyakit yang paling popular dan kita mula kaitkan dengan hormon. Adakah dia boleh dikaitkan dengan kekurangan ataupun imbalance hormon? Kita ambil kencing manis. Kencing manis antara penyakit yang paling popular di Malaysia. Kita tak nak cerita lah dia punya sebab dan sebagainya, kita cerita lain kali. Tapi yang pastinya dia sangat popular, betul tak? Kencing manis sangat popular. Dan kebanyakan kencing manis adalah disebabkan oleh, kita kata, apabila gula yang berlebihan dalam badan. Gula termasuklah nasi kan. Macam saya cerita, nasi pun dia akan digest jadi gula kan. Sebab kadang-kadang ada orang tanya saya, masa saya kat hospital dulu, ada orang tanya, bila kita bagi nasihat makanan dekat dia kan, dia kata, "Cik, saya gula tak ambil, saya minum TO kosong." Kan? Jadi gula ni orang tak ambil. Lepas tu saya tanyalah, saya lupa dia, kita panggil macam buat survey dia punya diet kan. Rupa-rupanya dia punya nasi masyarakat kan, menggunung dia punya nasi. Jadi sebenarnya tuan-tuan, macam saya share sebelum ni, nasi juga akan sumbang gula kepada kita punya darah kan. Sebab kan kita cek gula tu dekat darah kan, kencing manis kan. Dia kencing manis ni antaranya bila manis tu banyak, dan yang manis tu tak dapat digunakan, ditukar menjadi tenaga. Tak dapat digunakan, manis yang masuk dalam badan tu tak dapat digunakan. Okey? Dan sebab apa tak dapat digunakan? Biasanya bila nak guna dia kena bantuan daripada satu hormon nama dia insulin. Kan? Bila insulin tu tak cukup ataupun insulin tu dia bengong sikit, dia tak dapat nak tangkap gula tadi tu untuk digunakan. Dan akhirnya gula tu berlega-lega dalam badan, dia pun tinggi, dan bila kepekatan gula yang tinggi, jadilah kencing manis. Jadi menurut, kalau ikut jawab soalan tadi tu kan, apa penyakit berat yang akan dikaitkan dengan hormon punya problem adalah antaranya kencing manis, diabetes. Okey, dan diabetes kena ingat dia biasanya adalah pintu masuk kepada penyakit yang lain. Kan pernah dengar tak 3 serangkai kan? Biasanya kencing manis lah yang jadi dia punya okey, selamat datang, jom join penyakit lain, jom kan. Jadi kat sini kita kena ingat penyakit kencing manis ada kaitan sangat direct dengan masalah hormon dalam badan. Antaranya adalah insulin. Okey. Jadi hari ni saya nak share lah, kalau disebut tentang hormon ni, apakah rawatan yang biasa kalau orang yang ada masalah hormon? Biasanya paling popular dia banyak banyak dia punya rawatan ataupun treatment untuk hormon yang problem. In general, macam ada perbincangan di situ kan, ada perbincangan apa tu, ada sebut general sex pun. Tak dapat, saya tak jumpa. Betul, hormon ni juga ada berkaitan dengan kita punya sexual sexual behavior lah. Okay, alright. Jadi bila sebut macam apa biasanya yang orang akan buat untuk dapatkan rawatan bila dia ada masalah dengan hormon. Okey.
Dia ada. Dan antara yang paling popular, nama dia adalah HRT. HRT yang paling popular. Dia satu term yang besar lah. Ada banyak dia punya sub-treatment di bawah. Tapi secara umumnya HRT ni adalah dia menggantikan hormon replacement terapi. Terapi menggantikan hormon dengan hormon gantian. Hormon gantian tu biasanya, ni ramai yang tak tahu ni. Hormon terapian tu biasanya adalah dibuat secara sintetik. Sintetik ni maksudnya dia produce that hormon daripada dia punya, ni lah orang ahli kimia lah, contohnya saintis kimia kan. Dia tengok hormon kita tu, dia punya structure, dia punya susun atur molekul dan sebagainya dalam tu lah kan. Macam mana hormon tu, apa isi dia. Lepas tu dia akan menggunakan chemical substance yang ada dekat dunia ni, yang kita kata tidak semula jadi, untuk dia tiru menyerupai struktur hormon yang natural yang kita buat tu. Okey, dan dia biasanya juga dia ada campuran macam-macam lah, campuran yang lain. Dan antara yang paling popular adalah dia menggunakan hormon replacement terapi tadi tu, menggunakan hormon yang sintetik dicampur dengan air urin. Urin, tahu tak urin? Urin ni macam tak manis lah sebutkan, air kencing lah. Menggunakan air kencing kuda yang pregnant. Okey, saya ulang balik. Antaranya adalah dia menggunakan air kencing kuda yang pregnant. Okey, air kencing kuda yang pregnant diambil, bukanlah dia campur terus macam tu, adalah proses dia kan. Jadi dia ambil, dia akan campur dengan hormon sintetik dan digunakan sebagai rawatan terapi hormon. Alright. Dan itu adalah antara yang paling popular dalam 10 tahun, 15 tahun ke belakang. Cuma dekat situ saya nak tanya kepada anda pernah dengar tak ada isu berkenaan dengan hormon replacement terapi yang sintetik ni? Pernah dengar tak? Saya yakin dan percaya ada di kalangan anda yang ada dengar, even daripada doktor sendiri yang share kepada anda sebelum anda memilih untuk guna hormon tersebut, terapi hormon replacement terapi tersebut. Dan antaranya adalah dia ada pro and con. Setelah beberapa lama, sebab side effect ni biasanya akan muncul setelah beberapa lama digunakan. Okey, jadi ada beberapa side effect dan good effect yang keluar, yang muncul apabila telah lama digunakan. Kita cerita pasal kebaikan dia. Kebaikan terapi hormon ni antaranya kita ambil dalam kes wanita lah, kes wanita. Wanita yang bila period ada masalah hormon, dia akan pening kepala, dia akan emosi tak stabil, senggugut kuat dan sebagainya. Jadi dia pun pergi cek doktor. Doktor cakap dia ada kekurangan imbalance hormon. Jadi bila dia dah ada simptom macam tu, dia dinasihatkan untuk guna guna hormon tersebut sebagai terapi, hormon yang tadi saya kata HRT tu. Dan apa yang berlaku adalah dia punya simptom tu akan mereda, akan berkurang. Pening akan kurang sikit masa di period. Bila emosi akan semakin stabil. Hot flashes kurang kan. Tapi along the way 10 tahun 15 tahun didapati juga benda tu berkurang, tapi ada satu benda lain yang meningkat. Yang tadi dia punya pro, dia punya kebaikan. Ada keburukan yang muncul setelah lama, setelah beberapa tahun, 10 tahun 15 tahun. Dan nak tahu tak apa keburukan dia? Antara kontra dia, dia meningkatkan risiko kanser payudara. Terapi hormon yang tadi tu secara sintetik tadi tu, HRT, meningkatkan risiko kanser payudara, meningkatkan risiko kanser organ peranakan wanita. Okey, jadi dekat situ orang mula berfikir, alamak, memang dia ada kebaikan, tapi dia punya keburukan pun banyak. Jadi up to us untuk kita pilih. Kan, benda ni bukan rahsia, benda ni bukan satu benda yang baru. Anda boleh tengok di Google ataupun anda boleh buat survey lah di mana-mana. Okey? Dan jadi apa yang saya cuba nak sampaikan adalah pilihan ada banyak, dan antara pilihan yang paling popular sekarang adalah bioidentical hormone terapi. Bioidentical hormone terapi ni antara yang paling popular 10-15 tahun sekarang juga. Dia dah start daripada 10-15 tahun yang lepas, tapi dia baru popular.
Sekarang setelah beberapa tahun didapati bahawanya dia lebih selamat. Okey, itu yang kita nak kan. Kita nak benda yang kita harap boleh bantu kita dan dalam masa yang sama dia selamat. Nama dia adalah bioidentical hormone terapi. Maksudnya adalah dia menggunakan benda-benda yang natural, semula jadi. Lepas tu dia juga tidak melibatkan bahan-bahan kimia, sebab dia semua natural kan, tidak melibatkan bahan kimia. Jadi sebab hidup kita ni dah banyak sangat makan bahan kimia kan, chemical, bayangkanlah chemical dekat lab tu, banyak sangat dah kita makan. Cuma dia dalam bentuk yang kita tak nampak lah, macam dalam botol kimia tu kan. Contoh, nak tahu contoh? Contohnya adalah pengawet kan, kita punya makanan yang tahan lama, itu kan bahan kimia semua yang bagi lama. Okey, jadi dia banyak sangat makan. Jadi kita sekarang kena kurangkan ambil bahan kimia, kita gunakan yang tidak melibatkan bahan kimia, bioidentical hormone terapi. Dan di MXB ni kita ada satu produk, siapa tahu, sebab tadi dah sebut dah kan. Dah sebut dah. Okey, kuda, ya betul Uncle, kuda, horses. Diabetes pintu masuk kepada penyakit-penyakit lain, powerful, ya betul. Diabetes ni pintu masuk. Badan saya dah kembang, lebih makan atau cara makan tak betul, Tuan Azhar. Okey, dah kembang. Dia kembang ni, kalau kembang sadar tu okey kan, kita pun suka kan. Dia mungkin lebih makan. Biasanya sekarang kalau waktu PKP ni kita boleh kata lebih makan lah, sebab kita banyak duduk rumah kan. Kejap-kejap akak masak, memang lah kan, belum sempat lapar. Dan mungkin juga cara makan tak betul, mungkin juga. Macam tadi saya ada macam sebelum ni saya ada share kan, cara makan yang bagus adalah breakfast like a king, makan banyak-banyak macam raja kan. Tengah hari tu sentuh macam orang-orang yang susah makan lah, sikit-sikit kan, isi perut. Kemudian malam tu makan macam seorang yang sibuk kan, makan dan kena makan sebelum malam. Namanya makan malam, makan sebelum malam. Pukul 6.30, pukul 7 kan, itu waktu makan yang betul lah. Alright. Jadi saya nak share hari ni tentang kita punya nama dia adalah Reborn Cream. Reborn. Sekarang ni produk ni hot selling dekat Sabah terutamanya. Nampak? Kita buka slow-slow. Tereng. Sikit punya cantik dalaman dia. Sikit punya cantik dia punya dalaman kan. Berbanding dengan kebaikan dia lagilah banyak. Dan kita akan buat surprise kepada anda untuk Reborn Cream. Kita akan relaunch dia. Kita akan sorry lah bos, terbagi tahu pula. Kita akan buat nafas baru kepada kita punya Reborn Cream. Okey? Sebab apa? Sebab this year adalah tahun MXB akan jadi extraordinary. Dan inilah salah satunya kita akan buat, kita kata relaunch, nafas baru Reborn. Jadi orang-orang yang mungkin tak pernah tengok kan, tempat Reborn Cream. Dan Reborn Cream tuan-tuan, bila sebut pasal krim-krim yang kosmetik, dia di dalam kategori kosmetik, benda pertama anda kena cari adalah bukan kotak yang cantik, bukan. Okey, bukan harga yang murah, bukan. Siapa tahu apa dia kita nak cari. Kalau produk-produk kosmetik macam ni, yang bukan makan, jangan salah faham, ini bukan produk makanan, ini produk kosmetik dalam kategori dia. Apa nak cari? Siapa boleh bagi tahu apa nak cari? Kalau anda kita kata ada serius lah nak gunakan produk-produk macam ni kan, first kali benda yang anda kena cari adalah nama dia NOT number, notification number. Kalau dekat sini saya bacakan kepada anda, boleh tulis kan. NOT 160801835K. Akta jualan langsung. Akta jualan langsung tu nombor 2 tuan. Ini untuk produk kena ada NOT number. Semua produk kosmetik wajib ada NOT number, menunjukkan bahawa dia berdaftar dengan Kementerian Kesihatan. Dan dia juga telah ada beberapa basic punya requirement yang dia telah lepas. Maksudnya dia dah gunakan
dia telah telah disaring bahawa tidak menggunakan bahan-bahan yang obviously tak boleh digunakan. Contohnya adalah mercury, contohnya adalah hydroquinone. Benda-benda tu terang-terang dalam industri tak boleh guna. Jadi kena ingat, kena ada NOT, dan kita punya NOT tadi saya dah sebut nombor NOT kita, dan barulah tengok produknya cantik kan. Dan apabila produk ini dipasarkan, KKM number lah maksudnya. NOT ni adalah KKM yang bagi nombor tu setelah dia buat beberapa saringan kepada produk. Okey. Dan bila sebut produk-produk macam ni yang dipasarkan oleh apa orang kata syarikat jualan langsung, dia perlu pula ada di bawahnya AJL, Akta Jualan Langsung, dan MSB. AJL number kita, MSB complete daripada A to Z, A to Z anak saya cakap, A to Z complete. Semua certification ada, semua registration ada. Kita adalah company yang sah, berniaga dengan sah, menyediakan platform perniagaan yang sah. AJL kita adalah 931592. 931592. Wah, dah macam buat cabut tua pula. Okey, tak apalah, kita share sikit lah. Dia adalah bioidentical hormone terapi, yang mana anda hanya perlu kacau pula. Anda perlu sapu-sapu di luar sahaja, tidak melibatkan makan. Kan? Dia nak tengok lebih dekat. Nampak macam mana nak bagi dia cantik maklumlah kamera ni kan. Boleh lah tu kan. Nampak atas dia logo, dan dia punya dalam isi tak tahulah ada lagi ke tak kan. Dah kosong, dah licin. Tuan Zainul kita dah pakai licin dah. Satu hari habis dia pakai. Okey. Dan dia penuh, isi dia penuh, krim dia warna putih. Okey. Nampak cantik, daripada Max Gaba. Ada pula tanya Max Gaba ni apa? Max Gaba ni tuan-tuan dan puan, MSB. Mau beli jackpot ni kan. Itulah dah sebut-sebut nombor dah macam ada jackpot pula. Okey. Dan kita tengok, kita kata dia adalah bioidentical hormone replacement therapy. Okey, terapi hormon yang secara natural, menggunakan produk-produk natural, menggunakan sumber natural. Apa yang digunakan? Mungkin saya boleh share sikit. Ini tidaklah boleh cerita banyak sebab nanti bengkel produk pula jadinya. Apa yang ada di dalamnya? Kan, apa yang ada di dalamnya adalah satu, wild yam, American wild yam, Cladilia america. Itu memang top. Cladilia america. Anda boleh tengok di antara produk yang phytoestrogen, sumber phytoestrogen yang top. Dah keluar pula dah phytoestrogen kan. Phytoestrogen, phyto semula jadi, estrogen adalah hormon. Okey, jadi dia adalah hormon semula jadi. Jangan pening-pening. Phytoestrogen, phytohormon, dia adalah sumber semula jadi antara yang paling popular. Wild yam, American wild yam, di antara yang popular. Kemudian dalam tu ada minyak bunga ros dalam ni. Juga ada minyak pati bunga ros. Kan? Antara yang paling penting bila kita kata melibatkan wanita yang ada masalah hormon yang ni kat sini. Bila dia ada masalah untuk manage dia punya stres. Stres yang datang tak boleh di-manage akan towards kepada penyakit-penyakit lain dan juga tindakan lain. Kita ada minyak pati bunga mawar dalam tu. Okay. Kita juga ada jojoba oil, minyak jojoba. Kan? Saya itu tanya dengan saya punya wife, macam mana nak sebut jojoba ni? Dia kata, jangan sebut jojoba, malulah kan. Dia kata jojoba. Dulu saya belajar jojoba, mana ada jojoba kan. Jadi saya pun buat kajian. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, dua-dua sebut pun betul. Okey, dia beza American dengan British punya English. Kita nak sebut jojoba ke jojoba pun no problem, tak jadi masalah. Dan jojoba ni biasa dalam produk sekarang anda tengok banyak. Dia ada fungsi untuk memegang, mengikat kelembapan dekat kulit. Itu jojoba punya ni. Kemudian dia ada soya. Soya dalam tu dia ada kalsium. Dalam soya dia ada kalsium. Kalsium sangat penting. Dan antaranya antara yang kita kata kepentingan kalsium ni sudah tentulah untuk tulang. Yang mana kalau orang yang ada masalah hormon, biasanya tulang dia akan mereput, merapuh. Sebab apa tahu?
dia punya kalsium yang ada dekat tulang yang menyebabkan tulang tu fleksibel dan kuat dicuri oleh organ yang lain, kan? Dicuri, dia dah tak melekat situ, dicuri, ditukar pula jadi tenaga, jadi tulang jadi berebut. Itu yang keempat. Yang kelima, dia ada benih anggur, ekstrak benih anggur. Okey, ekstrak benih anggur yang mensupply, yang membekalkan antioksidan dalam badan kita. Anggur, buah-buah yang sitrus, anggur, buah-buah yang ada rasa masam, manis, itu lepas tu warnanya yang cantik-cantik, itu adalah signal benda tu, buah tu banyak dengan antioksidan. Apa antioksidan? Kita cerita di episod akan datang. Nanti Tuan Zainul boleh cerita apa itu antioksidan. Okey. Dan yang terakhir, dia ada aloe vera. Ini tak payah cerita lah. Aloe vera ni memang bagus sangat untuk kita punya kulit. Dan antara yang kita tengok, dia disapu di krim ribbon ni, disapu dekat bahagian-bahagian tertentu saja. Di inner thigh pula, inner tangan kita dalam ni. Tak segar pula nak angkat kan. Okey. Kemudian dekat inner thigh. Jadi dekat mana? Dekat tempat-tempat yang kelenjar hormon tu dekat dengan kelenjar hormon tadi itulah. Macam dekat sini kan, dekat. Jadi bila kita sapu, dia akan meresap, dia akan trigger kita punya kelenjar untuk produce hormon. Selain dia juga akan bantu tambah hormon dalam badan. Okey, dan anda boleh tengok dekat website kita. Mungkin nanti boleh pergi dekat www.mxb2u.com. Anda pergi dekat ribbon cream. Dekat situ komplit dia bagi tahu macam mana anda nak sapu, bila nak sapu, kan? Dan dia punya ni, kadang-kadang ada orang tanya berapa kali nak sapu sehari. Dia soalan tu sangat subjektif lah. Bagi saya, kalau kita nak kata optimum, mungkin 2 kali lah. Satu hari malam, lepas tu pagi lepas mandi kan. Tapi kalau ikut kita punya bos, Miss Pam, dia adalah founder produk ni. Dan produk ni dah berusia 18 tahun. Dia dah guna 18 tahun krim ni. Dia kata dia dah guna untuk sapu seluruh badan. Kan? Ini untuk soalan yang tanyalah, nak pakai berapa, 2 titik ke 3 titik sehari. Okey. Jawapannya, kalau ikut testimoni yang dah lama pakai 18 tahun, kita punya bos, dia dah pakai 18 tahun dan dia pakai satu badan. Okey. Jadi itulah yang kita kata, sebab dia adalah benda kosmetik. Bukanlah kalau sapu dekat tempat lain yang selain daripada tempat-tempat kelenjar-kelenjar limfatik ataupun tempat produce hormon tadi tu, dia jadi masalah. Tak, boleh sapu tempat lain. Cuma tempat-tempat tu adalah kita punya advice, sapu kat situ. Ada yang kata, boleh tak sapu seluruh badan, seluruh leher? Boleh, tak jadi masalah. Okey. Dan apa antara kelebihan yang kita kata dengan apa kita punya ni lah, kita punya ribbon cream. Okey, ada soalan? Leher dada 3 hari 2 botol untuk satu badan. Betul Kak Yong, betul kan? Kalau nak pakai, dia macam ni lah. Kadang-kadang ada orang ni, dia beli produk, dia sayang nak pakai tau, dia simpan dekat dia punya almari. Akhirnya almari dia yang jadi cantik, kan? Lepas tu ada pula yang pakai tapi tak bersedia untuk pakai, sapu kadang-kadang, kan? Dia tak betul-betul ikut dia punya aturan, kan? Jadi bagi saya, kita sama-sama fikirlah, kalau kita beli produk yang bagus, tak pakai dengan pakai, yang mana sebenarnya rugi? Sebab ada yang kata, rugilah kalau pakai nanti habis. Sayang badan kena pakai. Betul lah macam saya kata tadi, kan? Sebenarnya kalau kita beli produk yang bagus, tujuan kita beli untuk mendapat manfaat daripada produk tersebut. Kalau kita beli tapi tak pakai, ataupun pakai sikit sangat, ataupun kedekut sangat, sebenarnya kita yang rugi. Sebab kita beli, kita pakai sikit dan tak dapat dia punya khasiat, tak ada guna lah, kan? Alright. Jadi apakah antara kelebihan kita punya ribbon cream ni? Dia adalah, kita kata, natural, semula jadi. Dan dia juga sapu dekat kulit, bukan melibatkan makan. Okey. Sebab kalau kita kena ingat, kalau melibatkan makan, kita kena sentiasa berjaga-jaga. Kita tak mahu terlalu membebankan organ pencernaan kita, hati, usus, perut dan sebagainya. Tak mahu terlalu membebankan dia, sebab kita dah cukup membebankan dia dengan makanan harian kita yang bukan-bukan.
Jadi saya tak nak sentuh sebab makanan harian kita ni banyak, ramai orang ada isu tentang makanan. Even ada orang dia tak jaga langsung pun dia punya diet kan. Jadi jangan tambah nak hormon nak kena makan lagi kan. Jangan. Jadi dia tak melibatkan, dia hanya melibatkan sapuan dekat kulit. Sapuan dekat kulit. Kita advise dekat yang 6 poin tadi tu yang dekat dengan kilang hormon kan. Dan nak sapu dekat mana-mana badan, tangan, kaki, mana-mana nak pakai sebagai krim yang mencantikkan kulit pun boleh, no problem. Kemudian dia ada PET. PET ni dia ada apa teknologi yang bila kita pakai penyerapan dia sangat cepat ke dalam. Kita pakai kat kulit kita ni, kena ingat bukan yang macam dinding. Dia ada liang-liang yang bernafas juga dekat kulit ni. Jadi bila kita pakai PET ni, dia kata teknologi penyerapan ni akan masuk melalui kulit dengan cepat. Sebab kalau tak masuk kepada tempat saluran darah kita dan sebagainya, hanya kulit saja yang dapat. Kulit dia yang cantik. Tak, Reborn Cream bukan sekadar kulit yang cantik. Dia ada apa kita kata kesan-kesan lain yang membantu untuk stabilkan kita punya hormon-hormon tertentu yang kurang. Alright. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah Reborn Cream ni lebih banyak dia punya sijil daripada orang yang ambil PhD. Maksudnya dia ada banyak sijil tau, daripada banyak negara, banyak universiti. Nanoteknologi, betul, yang kecil-kecil dan menyerap. Dia ada banyak, antaranya daripada USM, dia ada halal juga. Lepas tu dia ada daripada Singapura, daripada Hong Kong, daripada China. Sijil dia ada banyak, sijil dia anda boleh tengok dekat website. Okey, jadi kalau kata selamat ke tak selamat ni kan, kena ingat kata-kata saya, dia punya sijil lebih banyak daripada orang yang ada PhD. Sijil kelulusan selamat, halal dan sebagainya. Dan macam saya biasa kongsi kepada anda, carilah produk yang ada halal. Halal China ke, halal apa nama dia, Indonesia, halal Malaysia, antara yang paling kualiti di dunia. Okey, halal yang paling kualiti. Dan kalau kita kata produk tu ada halal, normally, biasanya kalau halal dia bukan tipu, halal yang genuine, maksudnya dia selamat. Sebab produk yang halal pastinya kena selamat dulu baru boleh dapat halal. Okey? Jadi nanti hari ni saya bagi Cik Zainal sikit je. Bagi geli-geli dulu. Mana boleh bagi habis? Kan ada permintaan kata, dah habis ke kan? Jangan risau, lepas ni anda akan selalu jumpa. Sebab kita kan selalu jumpa dekat skrin. Anda akan selalu jumpa Cik Zainal. Dan anda juga boleh, kita akan buat macam diet punya consultation kepada anda. Kita bukan sekadar nak jual produk, kita nak bagi extra servis kepada anda kan. Even kalau diet yang boleh bantu anda pun kita boleh advise. Beliau pun boleh advise, no problem kan. Dan hari ni kita ada perjumpaan consultation dengan Baba kaya dengan mak kaya, nak tanya sikit berkenaan dengan diet, penggunaan produk untuk diselitkan dalam diet dan sebagainya. Sebab kita pun tahu macam-macam sekarang ni kan, sakit lutut orang Kedah kata kan, sakit sendi ni biasa, dan diet yang boleh membantu. Okey, dia sebenarnya tidaklah, dia bukanlah tak ada harapan, ada harapan. Kita tahu Allah selalu diingatkan kepada kita, semua penyakit ni ada ubat. Tugas kita hanya cari sampai jumpa. Okey? Jadi terima kasih kepada yang menonton, Nur Hamiza, Abang Azhar kita, Kak Yung, Famina. Dan Kak Yung ni antara orang yang paling hot selling kita punya Reborn Cream. Nak testimoni boleh tanya beliau. Kan kena bayar sikit lah. Okey? Dan kita akan buat testimonial night, testimonial Zoom meeting untuk program-program yang akan datang. Kita akan menyusun program-program yang menunjukkan kepada anda produk-produk Reborn, produk lain, Weekend, produk kita ni kan bukan biasa-biasa tau, luar biasa. Okey, jadi saya rasa cukuplah setakat ni. Hari pun dah tengah hari, jadi mungkin kita akan dengar nanti kemudian daripada Tuan Zainul banyak lagi benda yang dia nak share. Kalau ada permintaan lah, kalau tak ada lah kan. Kalau tak ada permintaan, kita duduk je dekat office ni kan. Jadi mungkin Tuan Zainul boleh cakap sepatah dua kepada mereka, sedikit tips lah
sikit tips. Okey, macam tadi nampaklah juga ada tanya pasal apa tu, macam mana nak hormon dengan berat badan. Basically benda yang nak sentuh macam tadilah Cik Azlan beritahu, dia ada relate dengan, kalau contoh orang tu dia makan, kadang-kadang dia susah nak kenyang ke ataupun dia mudah lapar ke, tu dia menunjukkan kemungkinan badan dia kurang atau terlebih certain hormon. Macam tadi Tuan Azlan cakap pasal ghrelin ataupun leptin, dia ada relation lah kat situ. Kalau nak cakap kat sini panjang-panjang kan pening kepala. Lagi better kalau nak belajar detail pasal makanan and also hormon ke apa, and macam mana kita nak relatekan dengan kita punya produk, datang sini lagi senang. Nanti bila PKPB dah settle down semua, semua dah boleh apa tu berjalan macam biasa, dah tak ada kena sekatan-sekatan, datang sini kita push kita punya ilmu pasal pemakanan ini sebaik mungkin, insya-Allah. Okey, jadi terima kasih kepada yang menonton. Thumbs up, boleh share lagi. Kita pun nak makan dah ni kan, dah lapar. Sama lah tu, siapa kata lapar tu, saya pun dah lapar tu. Asyah dia dah lapar, sama lah Asyah, saya pun dah lapar ni. Terima kasih kepada anda yang menonton. Nanti kita akan ada share lagi daripada pemimpin kita, daripada testimoni, dan daripada kita kata HQ sendiri. Kita akan buat program-program segini. Stay tune. Terima kasih kepada yang bagi support, terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.